baik. Anak-anak sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi alhamdulillah kita dah berpuasa. Hari ini dah hari yang ke-19. Kita dah habis fasa yang kedua. Kita nak masuk fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan. Mutqa minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Tapi saya tak mau cakap tentang hal tu. Saya nak cakap perkara yang akan berlaku pada waktu malam, pada malam-malam terakhir bulan Ramadan, berdasarkan ayat yang saya baca tadi, yang kita baca sama-sama selepas kita membaca surah Yasin tadi, iaitu satu malam namanya malam Lailatul Qadr, malam Qadr, Lailatul malam, malam Al-Qadr. Okay? Dia akan ada pada satu malam sahaja pada setiap kali datangnya bulan Ramadan. Malam bila? Allah malam tak tahu, tapi ada dalam bulan Ramadan, malam yang terakhir, malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Sama ada malam ni ke, malam esok ke, lusa ke, tulan ke, tungin ke, buyung ke, Allah malam tak tahu. Okay? Selagi tak habis Ramadan, dia akan ada. Maka kita kena, bukan disuruh cari malam Lailatul Qadar tu, bukan nak cari, tak jumpa. Yang dimaksudkan ialah disuruh kita melakukan amal ibadat kerana malam tersebut nilainya terlalu amat besar keadaan pahalanya. Satu malam Lailatul Qadar sama lebih baik bukan sama nah, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan lebih kurang 83 tahun beribadat. Kebetulan malam tu kita membaca Al-Quran, pahalanya sama lebih daripada kita membaca selama 83 tahun. Besar gandaan pahala. Di situ Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok kita nak buat tak amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Qiyamul Lail, berdiri waktu malam, mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan mengerjakan solat sunat, ganjaran pahalanya besar. Allah Ta'ala nak uji, dia letak malam-malam terakhir Ramadan. Sebab pada malam-malam terakhir Ramadan ni lah kita disibukkan dengan persiapan nak raya. Kalau nak buat kek, kalau nak buat besamrit, kalau nak buat cheesecake, kalau nak buat yang tu semua, kalau waktu bulan nak date, langsir baru, nak pasang langsir baru, nak tukar hak sofa baru, hak tudung sofa baru, tudung meja baru, semua malam-malam terakhir Ramadan. Duk sibuk dengan hal keduniaan, lupa yang akhirat, yang ganjarannya lebih daripada 83 tahun hanya kerana satu malam sahaja. Kalau zaman Ustaz kecil-kecil dulu untuk mencari Lailatul Qadar, sebab cerita mitos dia ada. Kata pokok sujud. Mana nak cari ayam telaga jadi buku kalau Lailatul Qadar? Tak ada yang tu. Yang ada pada malam tu ialah
malaikat semua turun. Sebab itu kita disuruh beribadah. Bangun tengah malam. Kebetulan malam tu kita solat tahajud, kita solat witir malam tu, rajin sikit 11 rakaat. Malam ni kita tak solat witir, kebetulan malam tu kita buat 11 rakaat terlalu rajin. Kena pula malam Lailatul Qadar. Bayangkan anak-anak pahalanya besar. Malam tu baca Quran, satu huruf dari Al-Quran satu pahala, satu ganjaran. Malam tu kita baca 10 muka surat, 10 helai, satu juzu kita baca. Bayangkan pahalanya berpuluh-puluh ribu, digandakan lagi sampai lebih daripada seolah-olah kita dah membaca 83 tahun pahalanya. Ya Allah, banyaknya. Kalau malam tu di rumah kita buat kuih semprit, macam kita buat semprit 83 tahun, dia dah makan 20 trailer siap semprit kita. Makanlah semprit tu kan. Buat kek berapa biji? 3 biji. Macam kita buat kek 3 biji, 3 biji tu kan dah 83 tahun punya kek. Duk perenang dalam kek tu. Fikirlah anak-anak sekalian, nak makan semprit 5 lori ke, nak pahala 5 lori? Nak pahala bermula malam ni, kaya boleh banyak-banyak. Mana tahu kok malam ni malam Lailatul Qadar. Selagi tak habis Ramadan, 10 malam ni, tiap-tiap malam buat saja amal ibadat apa yang ada. Hatta sampai kita beristighfar tak berhenti, minta ampun ke Allah malam macam kita minta ampun 83 tahun. Keadaannya di siang tak puasa kan, lepas tu malam nak minta ampun. Siang tak puasa, malam minta ampun. Dia guna sipir mana cikgu ajak dia, wallah malam kan. Hal kecil saya faham, hal kecil ni puasa. Hak tinggal 1 ni puasa penuh, tinggal 2 ada mula lah, nak tinggal 2 hari. Hak tinggal 3 tu dia lagi sekali sikit, dia tinggal 5 hari. Nak tinggal 4 tu dia lagi sekali, dia tinggal 7 hari. Nak tinggal 5 dia lagi sekali, dia puasa 3 hari ya. Hak perempuan dia tak orang kisah. Hak perempuan sebab dia ada kes lain, dia buat ada kes lain, dia buat ada ABC, dia buat masuk kategori ABC. ABC apa dia? Allah bagi cuti kat mereka. Tak apa kita boleh kenyang puasa dah. Bila kita tak puasa tak boleh faham. Kemungkinan mungkin dia puasa, kita ada time. Kalau tak puasa dia blank. Dia haid nak ikut mana? Pelik kalau dia tak puasa. Tapi sebenarnya sipir tadi tingkatan 1 dia puasa penuh, naik tingkatan 2 dia kata dia sekali, dia tinggal 2 hari. Itu sebenarnya dia makin puasa tak sedap nak tu kan, makin tak sedih. Bukan dia makin sedih, makin dia tak sedih. Jadi anak-anak semua anak-anak ni Muslim semua ni, jadilah insan Muslim yang setia. Itu lagu mana kita duduk di anak depan ni, duduk kita sikit dia duduk main, duduk tak selit situ. Hanya nak buat bawah ni, nak nak panjang, nak pasal 5 minit saya nak ni nak jadi 50 minit ni. Okey, untuk pengakhirannya tak mau banyak-banyak, lagi sikit pula, lagi sikit jiwa. Kita tengok baik saya nak baca satu hadis.
tazkirah saya ambil dengan hadis 40. Lama dah tak baca hadis 40. Saya ambil hadis yang terakhir sekali, hadis yang ke-42, berkaitan dengan kita Ramadan malam terakhir yang sentiasa nak minta pengampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma ra'awtani wa rajawtani wa ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balagta junubuka manana as-sama summa astaghfartani ghafartu laka ya ibn Adam innaka law ataitani bi khurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyrik bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi rahimahullah wa qala hadis hasan. Taraf hadis ni hadis hasan. Saya pun ngeri bawa pasal hadis 40 rupanya last kali hadis hasan. Lain semua hadis sahih. Last kali taraf hadis tu, kedudukan hadis tu hadis hasan. Tapi tak ada masalah, dia bukan hadis palsu. Baik mana dia? Daripada Sayyidina Anas, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku akan mengampuni dosa-dosa engkau walau banyak sekalipun, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya dosa engkau begitu banyak sehingga mencecah langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku mengampunkan dosa engkau. Wahai anak-anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan memberi kepada engkau sepenuh itu juga pengampunan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik. Hadis ini menggambarkan kepada kita kerahmatan dan keampunan Allah yang tidak terbatas kepada hamba-Nya. Allah mengingatkan kepada hamba-Nya bahawa jika mereka kembali berdoa dan berharap kepadanya, dosa mereka akan diampun tanpa memandang sebesar mana pun dosa tersebut. Okey. Maka rahmat dan pengampunan Allah tiada batasnya. Menjadi kewajiban kita agar meyakini perkara ini sebagai satu dorongan untuk terus bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampunkan dosa hamba-Nya yang bertaubat walau sebesar mana dosa yang dilakukan, dengan syarat tidak mensyirikkan kepada Allah. Jadi pada malam dan terakhir ini banyak beribadat dan banyak-banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh anak? Semualah, termasuklah saya. Bukan saya jadi saya bagus nak pergi katakan apa ya. Berikatan untuk diri saya dan untuk kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.